Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salamuhu 'ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Surat yang pertama ni, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ni disebut secara ringkas keturunan Rasulullah. Dan menyebut Nabi Muhammad ni ada di kalangan terpilih, daripada Nabi yang terpilih, daripada Nabi yang terpilih. Khiyarun min khiyarin min khiyar. Nabi Muhammad adalah manusia terpilih. Mustafa itu maksudnya terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, daripada Nabi yang terpilih, iaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan juga daripada Nabi yang terpilih, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia menjadi mulia dengan kehadiran Muhammad bin Abdullah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab al-Zuhriyah al-Qurashiyah. Suaminya Abdullah adalah anak kepada Abdul Muttalib, hasil perkahwinannya dengan Fatimah binti Amru al-Makhzumiyah al-Qurashiyah. Sebelum kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dunia dalam keadaan wasat. Khususnya masyarakat Arab pada masa itu, tempat dibangkitkan, dilahirkan Nabi akhir zaman, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah menyembah patung. Banyak patung yang dibuat di sekitar Kaabah, 300 lebih. Di Bukit Safa ada patung bernama Isa. Dan di Bukit Isaf atau Usaf, di Bukit Marwah ada berhala nama An-Nailah atau Nailah. Dia orang Arab bila mana buat sa'i daripada Safa Marwah tu akan mengusap kepala berhala dua. Macam mana besar kecilnya tak tahu lah. Orang Arab juga ada berhala yang letak di rumah. Ada juga berhala yang dibawa untuk pergi musafir, minta hajat. Di samping ada 3 berhala yang besar, iaitu Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. 3 berhala besar yang menjadi kebanggaan ataupun pemujaan mengikut kabilah-kabilah tertentu. Dunia pada masa itu teruk dengan penguasaan 2 kuasa besar dunia, Rom dan Parsi, yang saling berperang sana sini. Rom menganut ajaran Kristian, yang dikatakan pengikut Nabi Isa, tetapi dia mengubah kitab Nabi Isa, kitab Injil. Injil Yahya tak tahu mana begini. Habis diubah mengikut selera nafsu paderi-paderi dia. Dia menjadi kuasa besar dunia, Rom Timur, dipimpin oleh Kaisar. Kita panggil apa ni? Apa orang kita panggil? Kaiser. Kaisar tu raja Rom, namanya Kaisar, gelaran. Kita ni sultan lah. Lawan dia Parsi, Iran.
yang menganut fahaman Majusi menyembah api. Ajaran menyembah api ni sampai juga ke Rom, kawasan Yunan, di Greece. Allah Ta'ala alam, ada orang kata Allah Ta'ala alam, saya pun tak tahu sejarah ni. Ada disebut oleh guru dulu mengaji, dulu sebut sukan Olimpik ni bermula di Greece, Yunan, Greek di Olympiakos. Dulu kerana membesarkan Tuhan, dibawa keliling kampung api tu darian obor. Pengelahnya disiut ke api dekat tempat apa kita panggil pelita besar, panah dia tu menyala. Dan api tu akan menyala sepanjang kejohanan berlangsung. Kita dulu pada lari obor ni, tapi Alhamdulillah tak ada. Jadi kesedaran bagus. Kadang-kadang kita buat tak tahu kali tu. Jadi kenapa dia buat api tu? Kerana membesarkan Tuhan ni, Tuhan api tu. Jadi kita Tuhan kita Allah Ta'ala dah baca doa yang hajat nak buat sukan ni. Sukan ni jangan ada unsur-unsur maksiat. Di dunia dengan kehadiran Nabi ini membawa kemuliaan kepada dunia. Alam, bukan dunia je alam. Dunia ni alam ni. Dunia sekitar, alam dunia. Bumi dan langit, luas. Langit dan bumi dan langit. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan kamu ni sebagai rahmat. Memberi rahmat, memberi belas kesian, rahmat, kesian belas, kemuliaan, kerahmatan kepada seluruh alam. Dengan bangkitnya Nabi sebagai Nabi kita sebagai Nabi akhir zaman, wanita diiktiraf. Sebelum itu orang perempuan didiskriminasi, ditindas, dijadikan tempat pemuas nafsu, pelacur, dijadikan dijual sebagai pertaruhan judi orang perempuan. Bila Islam datang, orang perempuan dapat harta pusaka. Kalau kita tengok Hari Wanita disambut tahun ni, Allah Ta'ala, saya pun baca dalam internet ni, dia baca internet ni, kadang fakta ni Allah Ta'ala. Kalau tengok zaman gelap Eropah, orang perempuan ditindas. 6 duit pergi orang perempuan ni masjid. 6 duit pergi jual di 6 duit, 6 sen di Eropah. Gaji tak dibagi, tak ada harta, dah tak bekerja bila dah ada retihnya. Orang Islam tak bekerja dah tak retih ni. Orang perempuan tak bekerja dapat harta. Daripada mana dapatnya? Ayah dia mati, wajib dia dapat hak dia. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Orang perempuan dapat hak dia, orang lelaki dapat hak. Mati suami, isteri ada hak dia. Kalau poligami pun ada hak dia. Bukan tak ada langsung ada. Dan kedudukan perempuan tu sangat besar. Sehingga Nabi menyebut, ditanya oleh orang, sahabat dia, siapa yang paling kamu sayang? Siapa yang perlu aku sayang? Ibumu. 3 kali dah bawa ayah. Ada kedudukan orang perempuan. Ini kemuliaan antara kemuliaan Islam. Di samping banyak lagi hak alam semesta ni. Hak alam semesta kalau kita baca dalam kitab fiqh, kita tengok macam mana Islam ini menguruskan dunia. Lebih praktikal kalau kita dapat tengok dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Muqaddimah dia cerita pengalaman Ibn Khaldun ni merantau, duduk dalam pusat pentadbiran, duduk dalam pemerintah. Kalau macam kita ni yang boleh jadi ketua kampung, pengurusi masjid, ahli majlis ya, wakil rakyat kan, dia ada pengalaman menguruskan.
Jadi macam mana dia kena tengok Islam ajar macam mana dan macam mana dia nak praktikal. Sebab ada cara pemerintahan terteraskan kepada dunia. Liberalisme. Jadi kalau liberal dia rosak. Di dunia sangat mulia dengan kehadiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi namanya Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurashiyah. Dan ayah dia Nabi bernama Abdullah. Abdullah ni adalah anak yang paling bongsu kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada 4 isteri dia. Dan Abdullah ini anak yang paling bongsu. Anak Abdul Muttalib ni berkurang 16 orang. 16 orang. Ada 16 orang, 10 lelaki, 6 perempuan. Abdul Muttalib seorang pemuda yang mempunyai peribadi yang sangat baik dan paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Ketokohan yang ada pada ayah dia Nabi ini dilihat oleh seorang tukang tenung kita panggil telik nasib ke, tukang telik. Dia kata dia tengok Abdul Muttalib, dia nampak sesuatu yang luar biasa. Silah nampak cahaya, tengok muka Abdullah, cahaya muka Abdullah. Masa itu Abdul Muttalib nak bawa nak dijodohkan dengan Siti Aminah. Orang perempuan tu tengok tukang telik ni. Lalu lepas dia berkahwin, tak lama tu jumpa sikit lagi. Dia kata dah lain dah rupa kamu ni. Kenapa dia kata apa yang berlaku? Kata aku dah kahwin dengan Aminah. Lalu dia kata cahaya kamu dah pindah kepada anak. Jadi peristiwa besar berlaku kepada Abdullah ni. Satu hari ada seorang orang Arab macam ngejik lah Abdul Muttalib. Dah lama benar dah mikir ni kahwin ya. Seorang anak pun tak ada. Orang lain dah beranak-anak, kamu tak ada apa lagi. Kamu seorang je. Lalu kata Abdul Muttalib, nanti kalau aku dapat 10 anak lelaki, aku bernazar akan sembelih seorang. Orang nazar dia begitu, sembelih seorang anak lelaki. Macam mana boleh terkeluar macam itu, Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala cukuplah 10. Yang ke-10 dia Abdullah. Bila mana dah besar anak tadi, ada besar ni umurnya macam 14 tahun dah, 14 tahun. Dia panggil semua anak lelaki dia beritahu tentang nazar. Semua anak dia tadi patuh. Masuklah Abu Lahab, Hamzah. Bila patuh, dipanggil anak dia kata, ambil panah ni, tulis nama dekat panah, tulis nama masing-masing, letak, bagi pada Abdul Muttalib. Muttalib bawa pada tukang dia lah, tukang nak cabut nasib ni. Dicabut, keluar nama Abdullah, anak yang paling dia sayang. Lalu dia pun nak menunaikan, dia asah pisau, parang sembelih, ada sembelih ni. Apa nama ni, Abdullah tu. Lalu orang pun, apa dia buat kamu ni? Ni cakap saya dah, ayat Arab tu sedap lah. Apa dia buat kamu ni Abdul Muttalib? Anak adalah lawa ni kamu nak sembelih. Apa kata kita buat tebuih dia? Tebuih pun tanya orang, ada yang pakar pada situ tebuih, dia kata satu nyawa 10 ekor unta. Dicabut lah. Bila buat lagi telik keluar 10 ekor unta, 10 ekor unta, 10 ekor nak bagi ni. Sampai 100. Sampai 100 masih keluar nama Abdullah ni. Kata orang cukup dah tua, Allah redha tu. Redha. Dan sebab percaya Allah juga. Orang Mekah percaya Allah, tapi Allah Tuhan langit, Tuhan bumi tu lepas tu tadi. Itu namanya syirik. Syirik ni cakap syarikat, kita panggil syarikat, perkongsian. Tuhan tu dia kongsi-kongsi je. Tuhan tu berkongsi kuasa. Tuhan langit namanya Allah. Ada anak Tuhan namanya, itulah berhala-berhala yang dimiliki nama tu. Lalu dia kata puas hati. Lalu dia buat sekali lagi. Dia baling lagi, cabut macam mana, cabut lah. Keluar nama unta. Dia buatkan dengan unta. 3 kali, akhirnya barulah
dia pun sembelih unta. Kisah dia berkaitan dengan Abdullah. Lalu orang Arab panggil Nabi ni Ibnu Zabihain, ataupun Waladul Zabihain. Waladul Zabihain, maknanya anak dua orang yang kena sembelih. Siapa dia? Nabi pun tak marah. Nabi tak marah. Orang tanya pada Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ni ibu Nabi. Siapa Zabihain ni? Kata Muawiyah, Abdullah wa Ismail. Abdullah dengan Ismail. Nabi ni keturunan daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail pun kena sembelih dengan ayah. Umur lebih kurang macam tu. Tapi Nabi Ismail tu memang Nabi Ibrahim lalu dah pisah dekat tengkuk kan. Macam kita sembelih tu. Udah lalu dah pisah tu. Sebut dalam kitab sirah. Dah dilalukan pisah tu. Tapi pisah tu macam span. Pisah sembelih bukan pisah rajih. Pisah rajih pun kalau lalu tengkuk kita ni, tanggal putus tu pisah rajih ni. Ini pisah sembelih. Pisah sembelih dengan beratnya. Pisah rajih tu kan. Rajih kita panggil selipat, sesekupang. Jadi dilalu pisah oleh Nabi Ibrahim tu. Kata di pengarang kitab sirah, dia kata seolah-olah span lalu dekat tengkuk Nabi Ismail. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai Ibrahim, kamu telah menyempurnakan nama ni, amanah kamu, tugas kamu, perintah aku. Lalu Allah Ta'ala ganti dengan kita. Yang kisah hebat tu. Abdullah pun redha, dan disembelih tu redha sebagai nazar ayah dia. Abdul Muttalib adalah seorang pemimpin yang disegani di kalangan orang-orang Quraisy. Mereka mendapatkan pandangannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan mendahulukannya dalam urusan-urusan yang penting. Abdul Muttalib ni namanya adalah Syaibah, nama betulnya Syaibatul Hamdi. Kenapa namanya Syaibah? Kita kalau buah-buah ni orang perempuan ni. Umairah nama orang perempuan. Kerana dia lahir ada ubat. Lahir-lahir ada ubat. Ni satu benda yang antara, kalau orang panggil ajaib bagi Allah Ta'ala tak ada ajaib pun. Benda bagi Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Allah Ta'ala buat. Orang tanya pasal cerita pemuda Al-Kahfi. Pun dia pelik, ajaib sangat, heran sangat. Ada heran, banyak benda lain yang heran lagi. Yang kamu jadi dalam perut ni tak ada heran pun. Mati tak heran pun, dia mati hidup balik tu. Jadi Abdul Muttalib ni dia anak kepada Hashim. Abdul Muttalib adalah anak kepada Hashim, hasil perkahwinan Hashim dengan Salma binti Amru An-Najariyah Al-Khazrajiyah. Khazraj orang Madinah. Hashim ni moyang Nabi. Nama benarnya bukan Hashim, tapi gelarannya Hashim. Sebenarnya Amru, nama dia Amru. Jadi Hashim ni dia pergi ke dia antara orang yang mula-mula mengasaskan berniaga yang kita sebut dalam surah Quraisy, ila fi Quraisy ila fihi rihlatash syita was-sayf. Rihlah musafir berniaga. Berniaga, rihlah tu berniaga lah. Rihlah ni maksudnya berjalan berjalan berniaga, rihlatush syita was-sayfi. Berjalan berniaga pada musim sejuk, syita was-sayfi pada musim panas. Musim sejuk pergi ke Yaman. Musim panas pergi ke Syam. Musim sejuk pergi ke Yaman. Yaman negara panas. Bila pergi musim sejuk, orang panas. Musim panas pergi ke Syam. Masuklah Palestin. Kerana Syam ni negeri sejuk. Macam negeri Eropah lah. Kalau kita pergi musim panas tu, orang sejuk. Jadi Mekah menjadi penghubung ekonomi, jaringan ekonomi antara timur dan barat.
Orang-orang Eropah ni pergi dekat Syam lah. Dan orang India, orang Cina akan berlabuh di pelabuhan dekat Yaman. Orang Mekah ambil barang Yaman, bawa ke Mekah, jual setengah, bawa setengah ke Syam. Ambil barang Syam, tinggal barang Yaman, tukar barang Syam tadi. Barang daripada Syam bawa ke Mekah, tinggal setengah, bawa. Jadi, secara tak langsung, perdagangan antara timur dan barat itu mengalir jalan cantik. Ni antara jasa orang Mekah yang mengasaskannya namanya Hashim. Ketika dia nak pergi ke Syam, dia singgah di Madinah, berkahwin dengan seorang perempuan bernama Salma, moyang perempuan kami. Perkahwinan dia zaman hari itu memang tak nak bagi tahu lambat lah. Dia nak pergi, dia kahwin di Mekah pun, dia kahwin dengan Salma tadi, dan dia pun seorang pemimpin Mekah. Dia nak sambung perjalanannya, dia meninggal dunia. Jadi sempat perkahwinan yang singkat itu memberi rezeki seorang anak bernama yang tadi kita panggil Abdul Muttalib. Perkahwinan dia orang Mekah tak tahu, tapi kematian dia orang Mekah tahu. Lalu besarlah Abdul Muttalib tadi, namanya Syaibatul Hamdi, sebab dia lahir ada uban dekat kepala. Besarlah ketika umur dia yang remaja dan dewasa. Barulah adik kepada Hashim ni, Amru tadi, Hashim lah kita panggil Hashim senang. So, Amru pening ayah Amru ke Hashim. Adik kepada Hashim ni tahu, nama adik Hashim ni Muttalib. Namanya Muttalib. Al-Muttalib namanya. Dia dapat tahu je yang abang dia ada anak di Madinah, dia pergi ke Madinah. Ujuk Syaibah ni, Syaibah Datuk Nabi ni balik Mekah untuk jadi pemimpin Mekah. Kata dia, Syaibah, tak boleh lah aku ada ibu, minta ibu aku. Tanyalah kepada Salma tadi, Salma izinkan. Walaupun mulaan tak izin. Pergilah dia menaik satu unta sekali. Sampai di Mekah, orang tengoklah Muttalib bawa seorang budak ni, budak muda ni. Siapa ni? Kata dia, Hadha Abdi, ni hamba aku. Lalu orang panggil lah Syaibah tu dengan gelaran Abdun, hamba. Al-Muttalib kepada Muttalib. Lekat nama tu sampai sudah. Dan orang tak ingat dan namanya Syaibah. Itu baru dah cerita yang dia ni adalah anak saudara. Tapi gelaran Abdul Muttalib tu dah lekat. Abdul Muttalib ni sangat penting disegani oleh orang Quraisy. Dia adalah pemimpin yang mempunyai pandangan-pandangan yang bernas. Hashim pula adalah anak Abdul Manaf yang berkahwin dengan Atikah binti Murrah As-Salmiyah. Hashim ni, dia ni digelar Hashim sebab satu hari berlaku kemarau di Mekah. Orang Mekah laku. Lalu dia pergi ke Syam, dia belinya tepung. Senang kita panggil beli roti lah. Beli roti kering. Sampai di Mekah, dia kepok-kepoknya. Arab panggil kepok patah-patahnya Hashamah. Orang yang mengepok tu dia panggil Hashim. Macam kita kalau beli, pembeli. Kepok, pengepok. Kita tak panggil lah pengepok. Dia ni pengepok. Pengepok. Lalu lekat gelaran itu Hashim. Kerana dia bagi orang makan pada musim haji. Di Hashim pula adalah anak Abdul Manaf. Abdul Manaf ni, Manaf tu nama berhala. Abdul Manaf namanya. Abdul Manaf. Manaf tu nama berhala. Nama dia adalah Al-Mughirah, digelar sebagai Abdul Manaf. Dia ni orang yang cantik lah, Abdul Manaf ni. Dan dia banyak kelebihan-kelebihan yang sebut. Abdul Manaf adalah anak kepada Qusay yang berkahwin dengan Hubay binti Hulail al-Khuzaiyah. Qusay ni hebatnya, Qusay ni di rumah dia tempat mesyuarat. Tidak akan berlaku satu keputusan melainkan dibuat di rumah Qusay.
Ni datuk Nabi. Saya sebut cerita ni, kita nak tengok macam mana benih Nabi itu berpindah daripada sulbi yang baik kepada sulbi yang baik kepada sulbi yang baik, akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu pun datuk Nabi ni yang mempunyai peribadi yang tidak baik. Kalau jahat apatah lagi yang tak baik, lemah hendak dia, bodoh hendak dia. Semua orang-orang yang mempunyai, kita panggil orang-orang yang hebat, genius, pandangan tajam dan sebagainya, termasuk Qusay. Nama Qusay sebenarnya adalah Zaid. Pada zaman jahiliyah, jabatan hijabah Baitullah, menguruskan Baitullah. Baitullah ni Kaabah. Jabatan siqayah maksudnya memberi minum kepada jemaah haji. Jabatan rifadah, memberi makan kepada jemaah haji. Jabatan nudwah, permesyuaratan, dan jabatan liwat, panglima perang. Semuanya disandang oleh Qusay. Pada zaman itu Qusay semua. Mesyuarat tidak akan mengambil sesuatu keputusan kecuali di rumahnya. Rumah ni dikata oleh pengarang kitab sirah yang lain, macam parlimen dah hari ni nak buat keputusan. Ketika ajal hampir tiba, dia menyerahkan semua jabatan tersebut kepada salah seorang anaknya, iaitu Abdul Dar. Walau bagaimanapun, Bani Abdul Manaf bersepakat untuk tidak membiarkan Bani Abdul Dar memonopoli semua kebanggaan tersebut. Adik-adiknya ni, tentangan tersebut hampir-hampir mencetuskan perang saudara. Ni orang Arab perang ni. Sikit je, dia akan angkat senjata. Cepat orang Arab. Tetapi ia dapat diselesaikan secara bijaksana oleh kedua-dua pihak. Mereka mengambil keputusan untuk menyerahkan jabatan siqayah, memberi minum kepada jemaah haji, dan jabatan rifadah, memberi makan kepada jemaah haji, kepada Bani Abdul Manaf. Datuk, apa namanya, moyang Nabi lah, moyang ayah kepada Hashim tadi. Kedua-dua jabatan tersebut kekal berada di tangan mereka sehingga ia dipegang oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas ni adalah bapa saudara Nabi. Selepas Al-Abbas meninggal dunia, jabatan tersebut diserahkan kepada anak. Tak sebutkan nama anak di sini. Anak Sayyidina Abbas yang paling masyhur adalah Abdullah bin Abbas. Orang panggil Ibnu Abbas. Jabatan hijabah diserahkan kepada Bani Abdul Dar. Jabatan hijabah ni menjaga Kaabah. Kunci Kaabah tu siapa pegang? Dia Bani Abdul Dar. Penyerahan tersebut diiktiraf oleh syarak, dan tugas tersebut masih dipegang oleh mereka sehingga sekarang. Mereka ialah Bani Syaibah bin Uthman bin Abu Talhah bin Abdul Uzza bin Uthman bin Abdul Dar. Jadi kita akan baca cerita ni macam mana ketika berlakunya Fathu Makkah. Fathu Makkah ni maksudnya Mekah dibebaskan daripada musyrikin. Bani Abdul Dar ni risau, takut Nabi ambil kunci Kaabah tu. Tapi Nabi serahkan balik kepada orang yang telah pun diputuskan di peringkat awal. Maknanya pembahagian jabatan-jabatan, pengagihan tugasan ni diiktiraf oleh syarak. Jabatan liwat juga diserahkan kepada Bani Abdul Dar. Pada zaman Islam, jabatan ini telah diserahkan kepada khalifah. Khalifah berhak menyerahkannya kepada sesiapa yang layak. Begitu juga dengan jabatan liwat. Di zaman khalifah lah yang pegang. Selepas zaman Nabi. Qusay adalah anak kepada Kilab, hasil perkahwinannya dengan Fatimah binti Sa'ad. Isterinya berasal dari Yaman, daripada kabilah Azad Shanu'ah. Kilab ni, maksud Kilab ni anjing. Anjing namanya, kan? Namanya sebenarnya Hakim. Kenapa dipanggil Kilab? Kerana dia ni memburu dengan bawa banyak anjing. Memang kita dalam perburuan, kita tak boleh buru sekarang ni, tangkap di Berkas Tua ke Jabatan Perlitan ni, tangkap kita tu, buru tanpa lesen, kena ada lesen. Kalau dalam perburuan kita fiqah, kita buru pakai napang lah, senang. Tembok burung, tembok pelandu. Tembok pelandu bukan bertuam macam ni, mestilah jauh. Kalau bertuam tak ada tembok. Bila kita tembok, kadang-kadang kena ni pelandu kecil lah, ambil suruh kijang je, suruh sikit, tapuh kan.
tembok tu, dia lari lagi. Dia tembok, anjing dia pergi ambil. Anjing tu pergi ambil. Dan anjing tu dia akan kokok lah, tempat biasa dia kokok kat tengkuk lah. Untuk dia bawa pada kita. Anjing buru, bukan anjing sepoh ni. Tu anjing jaga kebun. Tu tak boleh pakai tu. Anjing buru ni anjing yang terlatih. Macam mana dia tahu dia terlatih? Bila dia sampai bawa binatang tu, dia kata, lepas. Ikut lah, cakap macam dia lepas tu, dia akan lepas. Kalau dia lepas, kita boleh makan. Walaupun binatang tadi mati dengan gigitan anjing. Dia adalah syarat-syarat masa kita nak lepas tembakan, disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Tapi kalau kita suruh lepas, tak dilepas dah anjing tu, kali tak boleh makan. Sebab anjing tu dia dah rasa sedap. Itu kalau lepas dia kokok tu, kita kerat dalam tempat yang dikokok dia anjing tu. Mana nak samak kerat, buang, bagi anjing bagi lah. Itu kita makan. Walaupun dia mati tanpa sembelihan. Sama juga dengan kita tembak burung. Kalau tembak burung tu mati, tak ada sembelih lah. Jadi kita halal makan. Syarat ni panjang ni dengan ngaji kitab fiqh lah. Saya pun tak pernah ingat. Nak secara detail ni kena buka kitab balik lah. Tapi apa yang tersaur gambaran umumnya begitu, boleh makan. Syarat anjing tadi anjing terlatih, anjing perburuan. Anjing yang memang dilatih untuk berburu, boleh. Jadi moyang Nabi yang keberapa ini adalah pakar dalam bidang memburu tu. Digelar pun nama dia dengan kilap, nama sebenarnya adalah Hakim. Atau pada orang kata namanya Urwah. Kilab adalah anak murah. Hasil perkahwinannya dengan Fatimah. Kilab adalah anak kepada murah hasil perkahwinannya dengan Hindun bin Sarif daripada Bani Fahir bin Malik. Murah adalah anak kepada Ka'ab hasil perkahwinan dengan Wahsyah binti Syaibat juga kepada Bani Fahir. Ka'ab adalah anak kepada Lu'ay hasil perkahwinan dengan Ummu Ka'ab iaitu Mawiyah binti Ka'ab daripada kabilah Qada'ah. Lu'ay adalah anak kepada Ghalib hasil perkahwinannya dengan Ummu Lu'ay iaitu Salma binti Amru al-Khuza'i. Ghalib adalah anak kepada Fihir hasil perkahwinannya dengan Ummu Ghalib iaitu Laila binti Sa'ad daripada kabilah Huzaim. Mengikut pendapat majoriti ulama sirah, jumhur ni maksudnya majoriti. Fihir adalah Quraisy. Fihir itulah namanya Quraisy. Digelar sebagai Quraisy. Quraisy mempunyai 12 kabilah. Kabilah tersebut ialah Bani Abdul Manaf bin Qusay, Bani Abdul Dar bin Qusay, Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Bani Zahrah bin Kilab, Bani Makhzum bin Yaqdah bin Murah, Bani Ta'im bin Murah, Bani Adi bin Ka'ab, Bani Sam bin Amr bin Usais bin Ka'ab, Bani Amir bin Lu'ay. Salah baca tu, baca Qurumi tak suka baca tu ni. Bani Ta'im bin Ghalib, Bani Harith bin Fihr dan Bani Muharib bin Fihr. Orang-orang Quraisy yang tinggal di kota Mekah dipanggil sebagai Quraisy kota, dan yang tinggal di sekitarnya dipanggil Quraisy pedalaman. Fihir adalah anak kepada Malik hasil perkahwinannya dengan Jandalah binti Al-Harith daripada kabilah Jurhum. Malik adalah anak kepada An-Nadir hasil perkahwinan dengan Atikah binti Adwan daripada kabilah Qais Ailan. An-Nadar adalah anak kepada Kinanah hasil perkahwinannya dengan Barah binti Mur binti Ud. Kinanah adalah anak kepada Khazimah hasil perkahwinannya dengan Wanah binti Sa'ad daripada kabilah Qais Al-Aila. Khazimah adalah anak kepada Mudrikah hasil perkahwinannya dengan Salma binti Aslam daripada kabilah Qada'ah. Mudrikah adalah anak kepada Ilyas hasil perkahwinan dengan Khindaf. Ilyas ini dia ni seumpama Luqmanul Hakim dalam berkata-kata hikmah. Antara kata-kata hikmah ni adalah may yazra' khairan yahsud ghabtah wa may yazra' syarran yahsud nadamah.
Siapa yang menanam benda baik, dia akan menuai kebahagiaan. Siapa yang menanam keburukan, dia akan menuai penyesalan. Ini kata-kata dia yang dihafal oleh orang Arab hebat. Ni. Ilyas adalah anak kepada Mudar hasil perkahwinan dengan Ar-Rabat binti Haidah bin Mu'aid. Mudar adalah anak kepada Nazar hasil perkahwinan dengan Saudah binti Ik. Nazar adalah anak kepada Mu'aid hasil perkahwinan dengan Mu'alah binti Jausham daripada kabilah Jurhum. Mu'aid ni adalah anak kepada Adnan. Mu'aid ni, dia kalau perang, dia mesti menang. Ni, hebat ni. Kalau dia tengok Nabi pun berperang, handal. Nabi bukan orang penakut. Nabi ni orang berani. Tapi apa Nabi tak melawan di Mekah? Kita akan baca di Mekah. Nabi ni, kalau cakap kita ni, dia latar-latar je orang Mekah ni. Abu Jahal, Abu Lahab ni, Nabi tak malas. Nabi penakut ke? Tak. Nabi bukan penakut, Nabi berani. Kalau Nabi nak lawan, boleh je. Tapi Nabi faham, kalau dia melawan, orang lain akan melawan. Bila melawan, akan ada lagi kuat lagi penentangan daripada orang Mekah. Di sana ada sahabat dia yang kuat macam Sayyidina Umar, macam Sayyidina Hamzah, Sayyidina Osman, kuat, berani, berbakar. Ada yang lemah. Yang lemah, yang takut tapi nak Islam tapi tak berani. Ada. Itu Nabi kata, peringkat Mekah ni adalah peringkat bersabar dengan penindasan sabar. Dalam satu peperangan nanti kita akan baca detail. Tapi perjalanan tu jauh jalan, Nabi terlelah. Lalu ada orang datang masuk ke kawasan Nabi, acunya pedang dekat tengkuk Nabi. Kata, "Wahai Muhammad, siapa yang boleh selamatkan kamu dari pedang?" Pedang dekat tengkuk ni, tekan dia putih lah. Pedang bukan parang. Pedang ni dulu kita ada buat, apa nama tu, Allah lupa nama istilah benda yang, tapi barang-barang Nabi Muhammad ni dibawa tu dipanggil apa tu. Lalu pedang ni teknologi buat dia hebat sebab dia nak melawan takut tu. Dia tak sempok mati dia sesaja cepat-cepat kot. Bila 3 kali takut baru sempok tu. Bayangkan pedang ni boleh tak putih ni. Parang tak putih lagi tu. Parang boleh juga putih tapi tak secepat setajam pedang. Lalu Nabi kata, Allah sebut dia, Allah getak pedang kawan tu. Nabi cakap dengan tenang sebab Nabi tak takut. Nabi ambil, Nabi, apa nama kita panggil? Bukan surai, acu. Acu pula pedang tadi dekat kawan. Siapa yang boleh selamatkan? Dia kata, "Oh Muhammad, minta maaf lah aku ni." Akhirnya Nabi maafkan dia. Lalu dia balik, dia kata, "Aku jumpa dengan sebaik-baik manusia." Lepas itu dia masuk Islam. Ini kehebatan budi pekerti Nabi. Habis sikit ni. Silsilah keturunan yang dinyatakan adalah silsilah yang disepakati oleh ahli sejarah dan ahli hadis. Mengenai silsilah keturunan Rasulullah SAW selepas Adnan. Sampai Adnan ni sepakat. Walaupun ada pandangan kuat tak kuat, tapi sepakat. Mengenai silsilah ni keturunan Rasulullah selepas Adnan, riwayat yang menyebut mengenainya adalah tidak sahih, tak betul. Walau bagaimanapun mereka bersepakat mengatakan bahawa keturunan Rasulullah SAW sampai kepada Ismail bin Ibrahim AS. Tapi tak tahu nama apa sampai ke Nabi Ibrahim. Ada dalam kitab, ada sebut tulis. Tak yang panjang-panjang, tapi pandangan itu tak sahih. Keturunan Rasulullah SAW adalah keturunan yang mulia, sebagaimana yang kamu dapat lihat. Datuk nenek, lelaki dan perempuan baginda adalah orang yang menjaga kesucian diri. Benih keturunan baginda berpindah, Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari tulang-tulang suli mereka kepada rahim-rahim yang suci, sehingga Allah memilih pembawa petunjuk daripada kalangan mereka yang paling mulia keturunan. Disebut tadi nama suami isteri tadi. Datuk nenek, moyang dengan moyang lelaki dengan moyang perempuan disebut, menunjuk orang-orang ni orang yang baik. Iaitu daripada kabilah Quraisy yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat di kalangan orang-orang Arab. Kamu tidak mendapati dalam silsilah datuk nenek baginda sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka yang mulia. Tadi kita sebut sikit. Banyak ada lagi nama dalam buku ni sebut, dalam buku lain yang saya tengok. Satu-satu sebut. Siapa dia Ka'ab, siapa dia Qusay, siapa dia Ilyas, siapa dia Fihir, siapa dia Murrah, sebut satu-satu.
Kita tak sebut tadilah, kita ambil ringkas ni. Mereka bukannya rakyat biasa. Mereka semua, malah semua mereka adalah pemimpin dan golongan terhormat. Begitu juga dengan ibu-ibu yang melahirkan datuk nenek baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka berasal dari kabilah-kabilah yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan segala. Tidak diragukan lagi bahawa kemuliaan keturunan dan kesucian orang yang melahirkan adalah syarat kenabian. Setiap perkahwinan yang dilakukan oleh datuk nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkahwinan yang sah berdasarkan prinsip-prinsip yang diperakui oleh orang-orang Arab. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dicemari oleh perbuatan kotor, yakni zina, bukanlah hasil daripada zina. Malah Allah SWT menjaga kesucian keturunan baginda daripada perkara-perkara tersebut. Allah Taala. Ini kita tengok secara lalulah kita baca keturunan. Kalau kita tak ada buat kajian berkaitan dengan sirah ni, satu-satu tu kita akan tengok siapa dia ni, macam mana hebat seorang Abdullah, macam mana sifat Abdul Talib, kena sifat dia, Hashim kena sifat dia, mana kena sifat dia. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa mursalin ilhaman malaikatil muqarrabin. Ya fatahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.